Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sedang pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan kesihatan di waktu di mana ramai manusia mendapat ujian yang berat di musim ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita dan memberi kita taufik untuk menuntut ilmu. Kerana tidak ada benda yang paling bernilai bagi seorang mukmin setelah imannya kepada Allah Azza wa Jalla melainkan dikurniakan ilmu berkenaan dengan agama ini. Sebab itulah menuntut ilmu dia tidak boleh lalai. Lepas dia sihat je, lepas dia masa lapang saja dia kena terus menuntut ilmu. Itu dalam Manzumah Al-Ilbiri dia kata apa? Tafuttu fuadaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta. Setiap hari badan kamu ini akan melemah. Tafuttu fuadaka al-ayyam. Akal kamu akan jadi lemah. Wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta. Dan badan kamu juga akan makin berkurangan, akan makin lemah kekuatan. Wa tad'uka al-manunu du'a sidqin. Ala ya sahi anta uridu anta. Dan kematian pula tiap-tiap hari menyeru, panggil dia dengan panggilan yang benar, doa sidqin. Ala ya sahi, wahai kawanku, kematian kata, wahai kawanku, anta uridu anta, aku nakkan kau ni, aku nak jumpa dengan kau ni. Araka tuhibbu irsan dhata khidrin, aku tengok engkau ni suka sangat dengan dunia. Abatta talaqahal akyasu batta, sedangkan orang yang berakal telah meninggalkan dunia ini. Tanamud dahra waihaka fi ghatitin, kamu selama ni tidur. Tanamud dahra, selama hidup kamu ni tidur, tak sedar, tak nak belajar, tak nak mencari ilmu, tak nak beramal. Waihaka fi ghatitin biha hatta idza mitta tamahta, sehinggalah bila kamu mati barulah kamu sedar. Wa kam dha anta makhlu'un wa hatta, betapa ramai orang macam engkau ini tertipu dengan dunia. Hatta mata la tar'awi anta wa anha wa hatta, so bila lagi kamu nak, masih lagi nak lalai. Aba Bakrin da'awtuka law ajabta ila ma fi hadzika law aqalta. Lalu Al-Ilbiri kata, wahai Abu Bakar, dia panggil kawan dia, aku nak ajak engkau ni kepada satu benda yang sangat berharga kalau engkau faham. Ila ilmin takunu bihi imama, kepada satu ilmu yang dengan ilmu tu kau akan jadi imam, kau akan jadi manusia yang berguna. Muta'an in nahaita wa in amarta, kamu akan ditaati oleh orang lain, kamu akan diikuti oleh orang lain sekiranya kamu mengamalkannya dan kamu mengajaknya kepada ilmu tersebut. Ila akhirih. Jadi barakallahu fik. Jadi barakallah, tak ada benda yang paling berharga. Panjang lagi Manzumah Al-Ilbiri tu, Manzumatul Akhlaq, manzumah berkenaan dengan penuntut ilmu. Tapi poin saya sebut tadi, ila ma fi hadzika law aqalta, iaitu ilmu ini benda yang berharga sangat kepada kamu.
Dan bila kamu dah rasa kemanisan belajar ilmu ni, tak ada apa lagi yang akan melalaikan. Kamu tak akan rasa seronok buat benda lain lah. Sebab tu dia kata Al-Ilbiri lagi dalam manzumah dia kata apa? Dia kata falau qad dhuqta min halwahu ta'man. Kalau kamu rasa kemanisan menuntut ilmu ini, la atharta ta'alluma wajtahadta. Kamu akan melebihkan menuntut ilmu dan kamu akan berusaha sungguh-sungguh. Walam yashghalka, tidak akan ada yang boleh melalaikan kamu. Hawan muta'un, hawa nafsu kamu tak akan lalaikan kamu. Wala dunya bizukhrufiha futinta, dan kamu tak akan tertipu dengan fitnah-fitnah dunia ini. Tapi dengan syarat dia dengan ilmu, dengan syarat dia dengan menuntut ilmu. Barakallahu fiik. InsyaAllah kita akan mula Jumaat ni. Saya akan syarahkan Al-Ilbiri, Manzumah Al-Ilbiri ni, Manzumatul Akhlaq wal Adab. Tapi dia bukan kat sini lah, bukan di Yayasan Ta'lim ni, tempat lain. Jadi barakallahu fiik. Jadi kita teruskan menuntut ilmu. Perjuangan kita untuk menuntut ilmu, apatah lagi menuntut ilmu hadis Nabi SAW seperti Imam Syafi'i, kullu ilmin siwal kitabi was sunnah masyghalah. Setiap sesuatu ilmu yang selain daripada Quran dan sunnah ialah masyghalah. Dia hanyalah penyibuk. Dia menyibukkan diri kita dengan benda yang tidak ada faedah. Maksud sini ialah ilmu agama. Barakallahu fikum. Kita semua bacaan kitab Umdatul Ahkam Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih lagi dalam kitab Al-Taharah ni kita akan masuk bab tayammum. At-tayammum, makna tayammum dari segi bahasa iaitu al-qasdu, iaitu tujuan ataupun kehendak. Allah Taala kata wala tayammumul khabitha min at-tayyib. Allah Taala kata janganlah kamu khabitha bit-tayyib. Jangan kamu nak berkehendak menukar benda yang baik itu dengan benda yang buruk. Itu ketika kamu sedekah. Jangan kamu sedekah benda yang buruk-buruk. Itu dari segi bahasa tayammum. Dari segi syaraknya ialah isalut turab ila al-wajhi wal yadain bi niyatin makhsusah. Maksud tayammum iaitu menyampaikan tanah, maksudnya ialah debu tanah, ila al-wajhi wal yadain, kepada wajah dan kedua tangan, biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Itu maksud disebut oleh Imam Ibn Mulaqqin. Dan dia tayammum ini sabit dalam Al-Kitab was Sunnah dan juga dengan ijma'. Dan dia ialah rukhsatun wa fadilatun, dan juga kelebihan khassat biha hadhihi al-ummah, yang hanya umat ini, hanya umat Islam sahaja yang ada tayammum ni, syariat tayammum ni. Walam yusharikha fiha ghairuha min al-umam, di mana umat-umat sebelum kita iaitu Yahudi dengan Nasrani tak pernah ada syariat tayammum ni. Seperti mana dalam hadis yang sahih. Apa Nabi kata apa dalam hadis sahih? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Lam yu'tahunna ahadun qabli. Naam. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberi kepada nabi-nabi sebelum ini. Salah satunya wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan riwayat lain pula, dalam riwayat dia kata dijadikan bagiku bumi ini keseluruhannya adalah suci, masjid, boleh disolat. Paling kat mana-mana muka bumi ini kita boleh solat kecuali kubur dan tandas. Dijadikan bumi ini masjidan wa tahuran. Tahur kita dah bincang banyak kali dah. Bila sebut ta dengan tu, tahir, tahur maksudnya boleh jadikan alat untuk bersuci, yakni tahir mutahhir, iaitu boleh jadikan alat untuk bersuci. Bahkan riwayat Ibn Khuzaimah, juga dalam Daruqutni disebut wa ju'ilal liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuran. Dijadikan bumi itu masjid dan tanah dia disebut dengan spesifik tanah. Kejap lagi kita akan bincangkan berkaitan dengan isu apakah boleh tayammum dengan selain daripada tanah. Dijadikan tanah ni itu adalah suci, maknanya boleh jadikan alat bersuci. Jadi ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang tak diberi pada
umat-umat yang sebelumnya. Naam. Apakah dia rukhsah ataupun azimah? Maksudnya azimah dia asal ataupun dia ialah keringanan. Di sini ulama Syafi'iyah sini berbeza pendapat. Ada sebagian ulama Syafi'iyah kata dia rukhsah, sebagian ulama Syafi'iyah kata dia ialah azimah. Dia adalah yang asal, iaitu berpegang kepada yang asal. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naam. Kemudian mukadimah yang kedua pula, para ulama semua sepakat bahawa tayamum ini hanyalah muka dan tangan. Ini sepakat ijma'. Yang tidak ijma' adalah tangan, adakah tangan itu sampai ke siku ataupun tidak. Yang ini kita akan bincangkan nanti biiznillah ta'ala. Yang kedua, yang ketiga pula dalam mukadimah ni, masih lagi dalam mukadimah tayamum, iaitu ulama khilaf bilakah dia difardukan. Ada yang kata tahun keempat, ada yang kata tahun keenam, ada yang kata tahun kelima. Dan tahun kelima ini telah dijazamkan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Dalam sahihnya, Sahih Ibn Hibban, dia kata bi'annahu sanatu khams, iaitu pada tahun ke-5 dalam peperangan Ghazwatul Muraisi'. Ghazwatul Muraisi'. Semua tahu peperangan tu dah bulan Sya'ban. Iaitu Nabi SAW masih nak berperang dengan Bani Mustaliq atau Muraisi' ni. Bani Mustaliq samalah. Okey. Bani Mustaliq. Iaitu Nabi perang dengan Bani Mustaliq. Dan masa tu bila Nabi dah selesai perang apa semua on the way balik, masa itulah dalam peperangan ni jugalah Juwairiyah binti Al-Harith telah ditawan dan kemudian dia telah berkahwin dengan Nabi SAW, okay, dan telah menjadikan maharnya 40 orang tawanan perang, mahar untuk Juwairiyah binti Al-Harith. Tapi dalam isu nak jadi cerita dalam peperangan ini, rantai Aisyah terjatuh ketika dia nak buang air. Okey. Bila dah terjatuh, orang pun duduk cari sampailah tiba waktu solat. Sampai tiba waktu solat, masa tu sampai Abu Bakar dah marah dekat Aisyah. Dah kenapa lalai sampai Abu Bakar Siddiq dia cucuk pinggang Aisyah dengan jari dia, macam cubit lah, macam tu lah kita kata. Dia kata kenapa Aisyah ni duk buat kacau, dia kata. Lalai. Lepas tu sampai cari-cari akhirnya tak jumpa. Allah Ta'ala turunkan ayat dalam surah Al-Ma'idah tu berkenaan dengan boleh tayamum. Okay. Surah Al-Ma'idah semua tahu ayat berkenaan dengan tayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ma yuridullahu illa ja'alakum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Ila akhir ayat. Maka kalau kamu tak jumpa air, maka bertayamumlah. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Sebab itulah akhirnya disebabkan kejadian Aisyah radhiyallahu anha ini, asalnya Abu Bakar As-Siddiq marah Aisyah, akhirnya turunnya barakah daripada Allah. Allah Ta'ala memberi keringanan untuk melakukan tayamum. Sebab itulah kata Usaid bin Hudhair, seorang sahabat Nabi yang banyak karamah. Usaid bin Hudhair kata apa? Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abu Bakar, ya ala Abi Bakar. Kata ini bukan barakah kamu yang pertama wahai keluarga Abu Bakar. Banyaknya kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada keluarga Abu Bakar sebenarnya daripada awal nak hijrah lagi. Kemudian Nabi hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Nabi kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, ila akhirnya banyak lagi cerita dia. Tapi poin ialah antara barakahnya keluarga Abu Bakar As-Siddiq ni ialah kerana Aisyah tu tercabut rantai itu tadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan, telah menurunkan ayat. Akhirnya nak jadi cerita, bila dah tak jumpa tu nak bergerak, bila bergerak tu rupanya dekat bawah unta tu rupanya rantai Aisyah radhiyallahu anha. Kita ingat masa tu umur dia baru sekitar 11 tahun. Sebab Nabi SAW kahwin dengan Aisyah kan, masa Nabi dah nak hijrah. Okey. Masa Nabi bersama dengannya di Madinah, lebih kurang 11 tahun, 9 tahun. Jadi tahun keempat, 9 tambah 4, lebih kurang 13 tahun. Jadi masih lagi muda kan, masih lagi muda. Jadi kita barakallahu fiik, biasalah perangai anak muda. Jadi kat sini
Sama pula selepas itu sebab masyru'iyahnya. Jadi kat sini, apakah sebab disyariatkan? Ini para ulama cari hikmah-hikmahnya. Maka ini disebut oleh Al-Imam Ibn Mulaqin, dia kata apa? Annahu lamma kana aslul hayatil ma', bila asal kehidupan itu adalah air, dan tempat kembali kita pula ke turab, ke tanah. Kita asalnya air mani, betul tak? Air. Ataupun asalnya kita dicipta daripada air. Allah Ta'ala waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, kulli syai'in hayy. Allah Ta'ala kata dalam Quran, kami telah jadikan daripada air ni setiap benda yang hidup. Jadi kita ni daripada air. Fa inna kana asl hayatil ma'. Kita ni asalnya air, sama ada air tu air minum, iaitu kita ni berhajat kepada air minum, badan kita 70% atau 60% air. Lepas tu kita pula wal masiru ila turab, dan tempat kembali kita adalah tanah. Syuri'at tayammum bihi, maka disyariatkan kita bertayamum dengan tanah. Kenapa? Dia kata liyastash'ira bifaqdil ma'i mautahu, supaya dia merasai dengan kehilangan air itu, dia akan ingat kematiannya. Masya-Allah. Rupanya tayamum ni so kita ingat mati rupanya. Liyastash'ira bifaqdil ma'i mautahu, kata Imam Al-Mulaqin. So bila kita sapu tanah tu kat muka kita, kita teringat bahawa kita ni asal kita tanah. Wa bitayammum biturabi iqbarahu, dan bila dia ingat dia sapu tanah tu dekat muka dia, dia akan ingat bahawa dia akan bakal dikuburkan dan tanah tu akan akan terkena pada wajahnya. Fa yadhhabu anhu al-kasal, maka akan hilanglah sifat malas untuk beribadah bila dia ingat mati. Wa yusahhilu alaihi atau wa yushilu alaihi ma sa'uba min al-amal, akhirnya jadi mudahlah dia nak beramal amal soleh bila dia ingat mati. Ini kata Imam Ibn Mulaqin. Masya Allah. Berkata Ibn al-Arabi, Abu Bakar Ibn al-Arabi, okay, bukan Muhyiddin Ibn al-Arabi, Abu Bakar Ibn al-Arabi, itu ulama tafsir. Dia kata fi khususiyati hadhil ummah bitayammum hikmatan. Dia kata antara hikmah dikhususkan umat ini dengan tanah adalah, pertama sekali dia kata anna taharatahum al-asliyata, kerana kesucian mereka yang asalnya adalah dengan air. Fanaqalallahu minha 'inda 'adamiha ila turab, dan kemudian dipindahkan, maksudnya bila tak ada air, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk gunakan tanah ila turab alladhi huwa aslul khilqah, iaitu kerana tanah itulah asal penciptaan manusia. Litakunal ibadatu, supaya ibadah itu dairatan baina qawamil hayah wa aslul halqah, supaya ibadah itu terdiri di atas dua paksi, iaitu menegakkan kehidupan dan tujuan asal dia diciptakan. Jadi maksudnya apa? Bila kita sapu tanah tu kat muka, kita ingat bahawa asal tujuan kita diciptakan daripada tanah. Yang kedua, kenapa tenyih tanah tu dekat muka? Iaitu ta'abbudi, untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu aku cipta daripada tanah dan aku tenyih tanah kat muka aku sebab aku nak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, dan aku hidup semata-mata nak ikut perintah Allah. Jadi aku tak rasa apa-apa pun sapu tanah kat muka aku. Yang kedua, kata Ibn al-Arabi, dia kata anna an-nafsa khalaqaha Allah taala ala jibillah. Ini cantik ni. Yang poin yang kedua ni cantik. Dia kata apa? Manusia ini diciptakan dengan ada satu perangai, iaitu bila dia selalu buat, dia akan jadi biasa dengan perkara tersebut, dan hatinya akan suka dengan perkara tersebut. Ya, bila kita selalu buat satu benda, macam katakanlah kita masak, selalu masak, kita akan jadi pandai masak, betul tak? Dia selalu membaca, bila orang tu selalu membaca, dia akan suka membaca. Akhirnya bila tak baca, dia rasa tak sedap. Bila orang tu selalu jogging, selalu bersukan, selalu beriadah, bila setiap hari dia riadah setengah jam, 1 jam, satu hari tak jogging, dia rasa badan dia tak sedap. Okey. Tapi kalau kita tinggalkan benda tu dengan waktu yang lama, macam katakanlah dia suka berjogging, tiba-tiba dia ada sakit. Okay. Jadi bila dia sakit tu, dia tak boleh buat dah jogging. Jadi bila nak mula balik, dia jadi malas. Dia mula balik tak jadi malas.
Sebab itulah dalam Islam ada tayamum. Kenapa? Sebab kita ini sifat kita akan biasa dengan perkara yang kita selalu buat. Kalau kita tinggal lama, kita akan jadi malas. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tak nak kita ni malas solat. Kalau tinggalkan lama ketika tak ada air, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk tayamum. Itu maksud dia. Supaya kita tidak meninggalkan salat dengan satu waktu, senggang waktu yang tertentu, lalu kita menyebabkan jadi malas. Kalau musafir di padang pasir contohnya, tak ada air. Ataupun memang waktu kemarau, air cukup untuk minum saja. Kalau lah solat tu hanya perlukan air, maka tak ada air, tak payah solat, maka dia akan akhirnya orang manusia tu akan jadi malas. Dan kita terasa benda tersebut. Macam sekarang lah, musim Covid, masjid ditutup dengan waktu yang lama. Akhirnya bila masjid tu hari tu buka sekejap, tetap juga lagi kurang daripada waktu sebelum Covid itu. Bukannya orang makin semangat, tiba-tiba makin ramai, masjid jadi penuh, melimpah-limpah bila masjid dibuka balik. Jadi sebaliknya pula. Jadi satu saf juga. Hari tu bukan duduk bising semua buka masjid, tapi bila sembahyang subuh, satu saf juga. Sampai Jakim buat statistik lah, dia ambil masjid besi, ambil masjid putra, masjid semua. Dia kira masjid tu setengah saf, terutama sekali waktu sembahyang subuh lagi sikit. Jadi sebab itulah kata Imam Ibn Arabi sini, kata manusia itu, dia bila dia dah biasa melakukan sesuatu, dia akan selesa dan dia akan seronok dengan benda tersebut. Wa kullama a'rada anhu kasalat, bila dia berpaling daripadanya, dia akan jadi malas. Falau lam nuwadhif 'alayha 'inda 'adamil ma', kalau kita tak sibukkan dia, kita gantikannya, tak sibukkan dia dengan perbuatan ibadah ini ketika tak ada air, wa qibalan 'ala tuhur, nanti dan dia supaya dia sentiasa dalam keadaan bersuci, nanti bila dah ada air nanti dia akan jadi malas. Macam juga. Dan tadi kan tak ada alternatif, dia tak sembahyang Jumaat kat rumah apa semua, akhirnya bila ada sembahyang Jumaat di masjid dia akan malas. Fashaqqa 'alaiha al-ibadah, maka ibadat akan jadi berat padanya. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Ibn Arabi, kata oleh itu manusia, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mensyariatkan alternatif terhadap suatu ibadah supaya dia tidak malas bila kembali pada yang asal balik. Itu yang disebut oleh Al-Imam Ibn Arabi. Barakallahu fiik. Okey. Itu masalah sejarah dan hikmah at-tayammum. Sebelum kita masuk hadis, saya nak huraikan dulu sedikitlah berkenaan dengan hukum hakam tayammum menurut mazhab Asy-Syafi'i. So bila kita baca hadis nanti, kita boleh letakkan asas mazhab Syafi'i dan kemudian kita bincang hadis tersebut. Macam mana hadis ini defend mazhab Syafi'i. Macam mana pula hadis ini ulama-ulama yang mazhab lain ambil dapat daripada hadis tersebut. Sebab kaedah dia dalam belajar fiqh ialah kita belajar fiqh dulu baru belajar dalil fiqh. Kita belajar fiqh dulu baru belajar dalil fiqh supaya tidak yatalakhbat. Syarat kata yatalakhbat maksudnya apa? Tidak berkecamuk dalam kepala kita maklumat. Jadi pertama sekali kita kena faham apa hukum tayamum. Okey, hukum tayamum dulu. Para ulama kata hukum tayamum ini boleh jadi wajib, boleh jadi mustahab, boleh jadi sunat, dan boleh jadi harus. Okey. Jadi yang pertama wajib, iaitu ketika dah masuk waktu solat dan dia tak ada air atau tak boleh nak gunakan air, maka wajib dia tayamum. Okey. Yang kedua, yang sunat tadi, apa dia? Apabila ada air, tetapi air tadi dijual, maksudnya rumah kita tak ada air. Kemudian ada orang jual air, tetapi orang tu jual air dengan harga yang tidak berpatutan. Katakanlah tiba-tiba orang nak ambil peluang, ambil kesempatan, bukan peluang, ambil kesempatan. Bila tengok air orang dah tak ada air, dia pun di rumah dia agaknya dia meniaga air, dia naikkan harga. Biasanya satu botol air mineral tu katakanlah RM1, dia naikkan sampai RM5. Kita nak ambil wuduk, tapi tak ada air. Apa hukum kita beli air tu, wajib ke sunat? Kalau air tu harganya sama macam kalau air tu melampau daripada harga yang sebenarnya,
maka hukum dia sunat. Okey. Itu contohnya. Dan boleh jadi harus mubah. Okey, boleh jadi harus. Okey, harus contohnya macam mana? Bila tak ada air, kemudian dia yakin air itu akan datang kemudian. Tetapi dia tayamum juga. Okey. Nampak dia tayamum juga, kemudian dia solat. Maka dia perkara itu harus. Tapi bila ada air nanti dia kena solat tak? Dia kena solat balik. Baik. Jadi ini tayamum. Jadi tayamum itu hukumnya. Tadi yang sunat tadi maksudnya air itu mahal, kemudian dia sunat. Dia sunat ambil, dia sunat bertayamum lah. Maksudnya sunat dia tayamum. Baik. Yang seterusnya, kita kena ingat bahawa tayamum ini ialah sapuan untuk membolehkan salat. Dia dari sisi mazhab Syafi'i dia tidak mengangkat hadas. Ini khilaf lah, ala khilaf. Okey. Yang kedua kita faham bahawa sapuan tayamum ini dia ialah untuk membolehkan salat, mubihul lis-salah bahasa Arab panggil. Laisa rafi'an lil hadas. Lepas tu kata para ulama dia kata ada 4 jenis sapuan. Ada arba' masahat, anwa'ul masah. Ada 4 jenis sapuan. Satu dia panggil rafi'an lil hadas. Iaitu dia angkat hadas. Angkat hadas ni maksudnya apa? Dia boleh solat lah. Dan dia menghilangkan hadas terus. Yang ni contohnya apa? Sapu kepala ketika wuduk. Sapu kepala ketika wuduk. Yang kedua, dia mubihan lis-salah. Dia membolehkan salat, dia mengharuskan salat. Membolehkan salat, bukan mengharuskan. Membolehkan dia salat. Asal dia tak boleh salat sebab dia dalam hadas. Tapi air tak ada. Jadi dia kena sapu. Apa jadi? At-tayammum. Yang ni at-tayammum. Ini tayammum. Ada jenis sapuan pula yang mukhaffifan. Dia meringankan. Meringankan apa ni? Meringankan najis. Mukhaffifan. Dia apa meringankan dalam bab apa ni? Dalam bab istinja. Apa dia? Sapu apa ni? Iaitu sapu dengan batu ketika istinja. Sapuan tak tu? Sapuan lah. Dia sapu. Tapi dia mukhaffif. Ada pula yang masnunan, yang disunatkan. Yang disunatkan ni seperti sapu telinga ketika wuduk. Okey. Jadi ni anwa'il mas dalam mazhab Syafi'i. Ada sapuan itu mengangkat hadas. Ada sapuan itu hanya menghalalkan untuk solat, dia tidak mengangkat hadas pun. Sebab itulah bila kembalinya ada air, hadasnya kembali balik. Ada yang mukhaffifan, iaitu dia meringankan, dia tak hilangkan najis, betul tak? Kalau kita sapu dubur kita dengan tisu ataupun batu atau seumpama dengannya, dia tak hilangkan najis 100%. Dia tak hilangkan ain najis 100%. Tapi diberi keringanan dengan syarat-syarat yang kita telah sebutkan dalam kuliah-kuliah yang lepas. Ada juga masnunan, ada juga yang disunatkan. Nah, itu jenis sapuan. Jadi kita kena faham sapuan tayamum ini bukan mengangkat hadas. Sebab tu nanti bila kita niat tak boleh kata nawaitu raf'al hadas ketika tayamum. Nanti kita akan belajar nanti insya-Allah. Tak boleh niat nawaitu raf'al hadas. Siapa yang niat nawaitu raf'al hadas ketika tayamum, tak sah tayamum dia menurut mazhab Syafi'i. Baik. Apakah syarat tayamum? Pertama sekali, kita kena faham syarat tayamum tu ialah ketika tak boleh nak gunakan air secara hissi ataupun secara syar'i.
secara hissi ataupun secara syar'i. Tak boleh gunakan air kerana apa dia? Sebab dia ialah tak boleh gunakan air sama ada secara hissi ataupun maknawi. Secara hissi ni maksudnya apa? Iaitu secara fizikal memang tak nampak air. Iaitu kana lam yajidil ma' aslan. Dia tak ada air langsung. Memang tak ada air. Jadi tak boleh guna air. Jadi tayamum. Ataupun tak boleh pakai itu kerana ada sebab syar'i. Al-ajaz syar'i. Iaitu ketidakkemampuan disebabkan syarak. Iaitu apa dia? Air itu wujud tapi tak boleh nak guna. Sama ada dia sakit ataupun terhalang kerana ada musuh ataupun ada binatang-binatang yang buas. Katakanlah kat rumah tu ada tong air nak ambil uduk. Dekat luar tu ada tentera musuh sedang menunggu je, sniper sedang menunggu. Kalau dia keluar nak ambil, dia kena bunuh. Terutama sekali dekat negara-negara yang bertembung dengan musuh, macam dekat Palestin contohnya. Okey, atau dekat setengah negara yang lain. Ataupun ada binatang buas. Macam orang tu dia masuk hutan, camping. Dia nak ambil wuduk dekat air sungai tu. Rupa kat tepi sungai tu ada 3-4 ekor harimau. Jadi dia pun tak boleh keluar daripada kereta. Ni disebut, ni sahabat yang cerita Ustaz Jaafar Saleh dia cerita masa dia buat dakwah dalam hutan dulu kepada orang asli. Satu hari dia masuk hutan, kemudian dia nak ambil wuduk dekat luar. Tiba-tiba nampak 2 ekor harimau duk pusing kawasan dekat keliling kereta dia. Apa lagi dia kata tayamum je lah dalam kereta. Dia tayamum saja dalam kereta. Naam. Jadi yang kedua, yang ketiga, ataupun air itu hanya cukup untuk minum sahaja. Air itu cukup untuk minum sahaja. Okey. Habis tu ustaz, kalau musafir macam mana kalau orang tanya? Bukankah dalam Quran kata wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Kalau kamu safar, bukankah Quran kata juga dalam musafir boleh tayamum? Kenapa tak sebut pun musafir boleh tayamum? Kita kena ingat. Bila Al-Quran sebut boleh bertayamum ketika musafir, bukan maksudnya bila musafir saja tak boleh tayamum walaupun ada air. Tak. Yang dimaksudkan kerana dalam safar, bagi orang Arab dahulu pada zaman Nabi SAW apa semua, iaitu safar ini pada al-ghalib fihi adamul ma'. Kerana kebanyakannya bila musafir dekat negara Arab memang tak ada air. Macam kita pun siapa yang pernah pergi umrah, pergi haji tahu. Padang pasir je sepanjang perjalanan. Li'anna al-ghalibu fihi. Kerana kebanyakannya pada waktunya ialah waktu ketika itu tak ada air. Jadi bukan kerana safar tu. Kerana sebab ketika musafir kebiasaannya tak ada air. Okey. Itu maksud dia. Bukan sebab musafir tu. Jadi masa dulu saya pernah juga, masa mula-mula saya belajar tayamum kata ketika musafir boleh tayamum. Jadi sekarang ni saya musafir tapi ada R&R, ada air. Saya dekat R&R ni air banyak. Jadi boleh tak tayamum? Boleh tak tayamum? Tetap. Kita ada sebagai orang yang dia ambil secara literal, tak tengok kepada pendapatnya para ulama, dia tengok dalil sendiri, dia faham sendiri. Seperti kebanyakan sebagian orang konon-kononnya pengikut sunnah ni tak nak mengaji fiqah betul-betul, maka dia kata boleh, kita musafir dia boleh tayamum. Itu tak benar ya akhi. Tapi itu Al-Quran kata wa in kuntum marda aw ala safar. Maksudnya kamu faham Quran tapi kamu tak faham makna tafsir dia. Maksudnya dalam safar itu ketika kita tidak ada air. Dan sakit pula, sakit yang menyebabkan yang kedua ialah ketika sakit tu tak boleh pakai air kerana sakitnya macam mana? Iaitu sakit yang kalau dia pakai air dia akan mati contohnya. Macam hadis kisah seorang lelaki yang dia luka dalam peperangan. Kemudian dia mimpi basah malam tu. Pagi tu dia tanya kawan-kawan dia, aku ni boleh tak untuk tayamum? Sebab aku dah ada luka ni. Dia kata, boleh. Dia kata, kamu wajib tayamum.
Sebab luka kamu ni tak besar mana pun. Maka lelaki tu pun, kamu kena mandi wajib. Sebab apa? Kamu ni luka ni tak besar mana pun. Lalu dia pun mandi wajib. Akhirnya mati dia. Marah Nabi SAW. Sampai kat Nabi SAW, Nabi marah sangat. Nabi kata, ala sa'alu idza jahilu. Apakah mereka ni tak boleh ketanya ketika mereka jahil? Okey. Qataluhu qatalahumullah. Mereka semua telah membunuhnya. So Allah Ta'ala memerangi mereka. Nabi punya marah. Ala sa'alu lima jahilu ala anna syifa'al al-ai as-su'al. Ketahuilah bahawa syifa'al ai, ubat kepada kebodohan itu adalah bertanya. Nampak? Maksudnya dia dengan dia mandi wajib tadi menyebabkan dia mati. Ataupun dia takut nanti rosak anggota badan dia. Mana-mana anggota badan. Ini berdasarkan hadis Amr al-As. Hadis Amr al-As, iaitu ketika dalam satu peperangan dia jadi imam dalam keadaan dalam keadaan dia tayamum, sedangkan air ada. Dia junub, dia tayamum, air ada. Besok pagi tu orang semua report dekat Nabi SAW. Bukan besok pagi, bila kembali ke Madinah, orang semua report dekat Nabi. Dia kata, Amr al-As ni ya Rasulullah, dia ini jadi imam sembahyang subuh tak mandi wajib. Maka Nabi pun tanya dia, kenapa wahai Amr al-As, kamu buat benda macam ni? Dia kata, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu bunuh jiwa kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat penyayang kepada kamu. Jadi ya Rasulullah, kalau aku mandi wajib pagi ni sejuk-sejuk ni, waktu peperangan tu musim sejuk, mati aku ya Rasulullah. Maka Nabi pun ketawa. Nabi pun happy. Nabi ketawa lah kelakar tengok jawapan Amr al-As ni. Bijak dia. Amr al-As ni sahabi yang bijak. Bila macam tu, Amr al-As pun terasa bahawa Rasulullah pun sayang kat dia. Dia pun tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling sayang? Kau paling sayang Rasulullah? Lepas tu dia kata, Rasulullah kata Aisyah. Amr al-As kata, lelaki ya Rasulullah? Lelaki ialah bapa dia, Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tu ya Rasulullah, Amr al-As dia harapkan nama dia naik. Lepas tu Umar. Lepas tu ya Rasulullah, siapa? Lepas tu Uthman. Lepas tu siapa? Rasulullah Ali. Sampailah akhirnya Amr al-As kata, aku dah tak tanya dah. Supaya rasa kekal perasaanku bahawa Rasulullah paling sayang kat aku lepas mereka semua. Ila akhir. Jadi sama juga isu dia ialah dia tak nak rosak anggota badan dia, hilang manfaatnya, ataupun sakit yang kalau dia gunakan air akan bertambah. Dia akan bertambah sakit dia. Ataupun akan tertangguh kesembuhannya. Maksudnya kalau dia guna air juga, dia akan lambat baik. Jadi luka kan atau seumpama dengannya. Ataupun dia takut nanti kalau pakai air, nanti akan ada aib pada anggota badannya, aib yang buruk. Cacat ke muka dia atau seumpama dengannya. Maka yang ni dibolehkan untuk tayamum. Sakit yang dibolehkan untuk tayamum. Jadi kalau sakit gigi, tak kena lah sakit gigi. Tak kena mengena dengan tanah air tu kena dekat muka dia. Kan? Sakit perut, tak kena juga. Jadi bahagian luaran inilah yang kalau dia gunakan air menyebabkan dia akan cacat atau seumpama dengannya. Naam. Okey, syarat yang kedua untuk kita tayamum dalam mazhab Syafi'i iaitu dia mesti dah masuk waktu solat. Bila dah masuk waktu solat. Okey. Maka jangan dia masuk tayamum sebelum masuk waktu solat. Ini solat fardu lah. Kalau solat sunat macam mana? Begitu juga dengan solat sunat yang mempunyai waktu yang tertentu. Dia kena ambil juga tayamum ketika dah masuk waktu tersebut. Contohnya solat duha. Solat duha. Solat duha, jadi dah masuk waktu duha baru dia tayamum.
Baik. Solat jenazah. Macam tu juga. Solat jenazah, kata para ulama Syafi'iyah, lepas dah dimandikan mayat, sebab kita kan ada mandi, kafan, lepas dia dikafankan lah, maksudnya lepas mandi, lepas kafan tu barulah kita disuruh tayamum. Maka tak boleh tayamum sebelum bau kumpul dekat, bau letak dekat tempat mandi, dia dah tayamum, tak boleh. So apa? So Allah Ta'ala kata dalam Quran, idza qumtum, bila kamu nak dirikan salat, maksudnya dah masuk waktu salat. Bukannya waktu awal-awal. Idza qumtum, bila kamu nak dirikan salat, maksudnya dah masuk waktu salat. Tayyib. Dan untuk solat fardu, satu solat fardu sahaja. Dan untuk solat fardu, untuk satu solat sahaja. Jadi kalau katakanlah dia nak sembahyang zuhur, kemudian dia nak qada, dia kena ambil tayamum yang lain. Dia tak boleh gabungkan. Masya Allah. Begitu juga dengan solat sunat seperti gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi bila dah gerhana tu baru tayamum. Ini syarat yang kedua, masuk waktu solat. Yang pertama tadi, dia tak boleh guna air. Yang kedua, dah masuk waktu salat. Yang ketiga, dia kena talabul ma', dia kena cari air. Dia kena cari air. Okey. Apa dalilnya? Walam tajidu ma'an. In kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastum nisa walam tajidu ma'an. Dan kamu tak jumpa air. Bila tak jumpa maksudnya ada kena cari. Bukan kata kamu tak nampak air. Dia kata kamu tak menjumpai air. Maksudnya bila jumpa maksudnya dia kena cari. Sebab tidak sah kalau dia tayamum sebelum mencari air. Dan dia kata siapa yang ada air. Cuma dalam masalah mencari air ni, para ulama Syafi'iyah dia sangat detail. Supaya orang tidak bermudah-mudah dalam bab ni. Saya dah carilah, dia pusing dia. Kadang-kadang anak kita ni kan loya buruk kadang-kadang. Dah cari dah tak ada pun. Dia cari kat keliling muka dia pusing macam tu saja. Tak. Dalam masalah ini, pertama sekali kita kena ingat, kita tidak keadaan orang yang tak ada air ni ada dua. Satu musafir, satu muqim. Keadaan pertama kita musafir, yang kedua keadaan kita muqim. Okey, kalau musafir. Kalau musafir ni, dia kata kalaulah dia yakin memang tak ada langsung air kawasan. Katakan dia musafir dekat tengah-tengah padang pasir. Dia yakin tidak ada air langsung di kawasan tersebut. Yakin ni. Kita kena ingat, martabat manusia ni ada yakin, dia ada dhan, dia ada syak, dia ada waham. Yakin 100%. Dhan 75%, maksudnya atas 50%, bawah 100. Ini dhan. Okey, tu zan. Zan ni tinggi sikit. Maksudnya kata-kata saya zan ada air. Maksudnya dia lebihkan ada air. Okey. Jadi zan. Jadi kita ada yakin. Ini penting ni, sekejap lagi sebab kita nak menetapkan ni. Yakin. Ini maratibul ilm. Maratibul idrak. Boleh kita kata maratibul ilm atau maratibul idrak. Martabat pengetahuan, martabat pengetahuan. Okey, maratibul idrak, maratibul yaqin. Okey, yakin, zan 50%, antara 50 ke 100%. Kemudian kita ada syak.
Syak ni 50-50. Ini lebih 50 sampai ke 100. Ini 50-50. 50-50 kata rasa kawasan ni ada air. 50-50, 50% lagi rasa tak ada air. Ini syak. Kemudian kita ada waham. Waham 75, lebih 50% negatif. Okey. Lebih 50% negatif. Jadi lebih 50% positif. Okey. Ataupun kita kata kurang 50% positif lah. Okey, lebih kurang lah. Okey, sama je. Jadi kalau lah dia yakin, maknanya 100%. Kawasan tu tak ada air. Maka dia boleh terus tayamum dekat tempat dia tu. Okey. Okey. Maka tak cari pun tak apa. Sebab dia dah tengok kawasan dia memang yakin 100% tak ada air. Keadaan kedua, kalau dia yakin ada air kawasan tersebut, kita patah balik. Kalau dia yakin ada air, kalau dia yakin ada air, maka dia wajib cari air. Okey. Kalau dia yakin ada air, dia wajib cari air. Tetapi cari air tu sampai sejauh mana nak kena cari ni? Soalan seterusnya pula. Sejauh mana dia kena cari air? Adakah dia kena cari air sampai 10 km, 11 km? Tak. Dia hanya wajib cari air pada had al-qurb. Had yang dekat. Jarak yang dekat. Okay, dalam masalah cari air ni, dia ada jarak dekat, dia ada jarak jauh, dia ada jarak al-ghawth, iaitu jarak al-ghawth ni apa? Pertolongan. Jarak al-ghawth ni maksudnya kalau kita jerit boleh dengar lagi. Okey. Yang ni kena tulis jugalah, takut nanti kita confuse. Dalam bab mencari air ni, dia ada, dia panggil haddul, kita paling pendek lah, haddul ghawth. Yang ni jarak yang paling, yang ni jarak jeritan, jarak panggilan. Haddul ghawth 150 meter. Maksudnya sampai 150 meter je. Kemudian dia ada haddul qurb. Had al-qurb. Haddul qurb ni ulama Syafi'i dia khilaf. Ni jarak yang dekat. Haddul qurb ni para ulama Syafi'i dia khilaf. Ada yang kata lebih kurang 4.5 km. Saya bagi yang mudah lah, tak nak ukuran 4.5 km ataupun 6,000 hasta. Jadi kalau kata 6,000 langkah lah, 45 km. Jadi pendapat Al-Imam An-Nawawi. Pendapat yang kedua dia kata 3,500 hasta je. Pendek sikit lah. Okey. 3,500 hasta lebih kurang 2.5 km, lagi dekat. Okey. Ini Al-Hafiz Ibn Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar. Nak ambil pendapat yang mana? Dalam masalah ni, kata Dr. Labib, dia kata mana-mana boleh. Kita boleh pilih. Nak ambil yang ni pun boleh, ambil ini pun boleh. Okey. Satu lagi, dia ada had yang lagi jauh. Haddul bu'd. Had yang lebih jauh. Haddul bu'd. Yang ni lebih daripada jarak dekat lah. Maksudnya lebih daripada 2.5 km. Okey. Bila masa haddul ghawth, bila masa haddul qurb, bila masa. Okey, kalau kita yakin, kita patah balik. Kalau yakin ada air. Kita dalam musafir cerita pasal musafir lagi ni. Kita yakin ada air kawasan tu. Yakin. Jadi dia kena ambil had mana? Yang ni. Yang ni kalau kita yakin ada air.
haddul qurb. Maksudnya dia kena cari paling kurang haddul qarib, iaitu dia kena paling kurang dia kena dalam ruang 25 km. Dan dia 25 km tu pula daripada radius lah, bukan 25 satu arah je. Jadi kalau dia berada di satu titik, satu tempat, jadi 2.5 km keliling dia. Yang ini. Okey. Kalau dia syak, kalau dia syak ataupun zon, tadilah kalau 50-50, ada air ke tak ada air? Ada air ke tak ada air? 50-50. Maka cukup dengan haddul ghaus. Ini kalau syak dan zon. Kita masih lagi dalam musafir. Maka 150 meter. Maka 150 meter cukuplah dia cari air. Dah. Nah. Selesai masalah ni? Okey, kalau mukim pula. Mukim dia lagi detail lagi. Mukim dia lagi detail. Ada, okey, ni faham Contohnya dalam Zoom ni. Okey, saya nak padam pula. Kalau mukim pula. Kalau mukim. Kalau dia bermukim, mukim ni ada dua keadaan pula. Okey. Kalau dia mukim di tempat yang ghalibnya, maksudnya kebanyakannya ada air. Tempat yang ghalibnya ada air. Ghalib ni maksud kebanyakannya lah. Kebanyakan waktu ada air. Macam rumah kita sekarang, rumah saya sekarang. Kebanyakannya ada air, sentiasa aja ada air. Mungkin yang tak ada air ni sebulan sekali pun susah. Saya rasa macam rumah tuan-tuan dan perempuan juga macam tu. Apatah lagi yang duduk Taman Tun. Lagilah. Jarang tak ada air. Orang lain tak ada air, Taman Tun biasanya ada air juga. Okey. Ghalibnya ada air. Okey. Bila tak ada air, katakanlah tiba air putus. Okey. Kata bila tak ada air. Dan dia yakin 100% memang tak ada air keliling dia. Katakanlah macam, katakanlah dia kata memang yakin tak ada air keliling. Memang katakanlah kerajaan kata seluruh kawasan Kuala Lumpur tidak akan ada air. Tak akan tahan. Maksudnya dah tahu dah keliling KL tak ada air. Dan bila dia yakin memang tak ada air keliling dia, maka dia sama juga. Haddul ghaus. Bila yakin, cukup haddul ghaus. Yang ni terbaik. Terbalik pula. Okey. Maksudnya kalau dia yakin tak ada air, kalau kita yakin, tak perlu cari pun tak apa. Tak perlu cari air. Okey. Tapi yakin tiada air. Yakin tiada air. Okey. Kalau yakin ada air. Yakin ada air. Yakin ada air. Okey. Maka dia boleh salah satu. Okey. Sorry, bila yakin ada air, afwan. Bila dia yakin ada air, dia wajib yang ni. Haddul bu'ud. Kalau dia yakin ada air, kalau dia mukim dan yakin ada air, dia wajib ambil haddul bu'ud. Selagi, tapi tak sampai musafir. Tapi tak sampai musafir. Jangan pula sampai jauh sangat, sampai sampai dah keluar negeri pula. Tak perlu. Tapi tak sampai jarak
musafir. Ini kalau yakin ada air. Maksudnya kalau saya duduk dekat serambut ni. Okey. Saya yakin saya tak ada air. Tapi saya tanya kat kawan kakak saya duduk dekat Damansara. Ada air tak kat Damansara? Saya kena pergi Damansara. Bagi orang yang mampu lah ni. Cerita pasal orang mampu. Kata, ataupun dia duduk dekat Jalan Duta. Jalan Duta tu lebih dari 2.5 km lah daripada rumah saya. Jadi saya daripada Segambut nak pergi Jalan Duta lebih 2 km. Jadi saya kena pergi Jalan Duta 2.5 km untuk mencari air. Nah, yang ni kalau diyakin adanya air. Katakanlah kita telefon. Tak, Angah ada air kat rumah ke? Ada. Tak ada masalah. Maka dia tak boleh tayamum, dia kena pergi. Walaupun lebih dari 2 km, 2.5 km. Itu haddul bu'd. Walau fi haddul bu'd. Ma lam yu'ad qasdul ma'i safaran. Selagi mana tak sampai level musafir. Tidak sampai level musafir. Tetapi kalau dia zan, kalau dia zan sahaja, kalau dia tak pasti ada air ke tak ada air, ada air ke tak ada air. Okay, nak telefon pun tak boleh, apa pun tak boleh, apa semua. Maka dia ambil yang ni. Haddul qurb. Dia boleh ambil yang ini, haddul ghauth, ataupun ambil haddul qurb lah. Kita rasa nak selamat, ambil haddul qurb. Dia boleh ambil yang ni. Yang ni kalau dia syak. Ataupun zan. Syak ataupun zan. Okey, yang ni dalam masalah mencari air. Okey. Mencari air. Jadi kesimpulan ni apa dia? Ada dua. Satu, kita boleh buat kesimpulan nak bagi senang faham. Jadi bab mencari air ni, maka kita kata ada dua. Satu, dia musafir. Satu, dia mukim. Musafir yakin tak ada air, maka tak perlu cari. Cari pula. Tak perlu cari. Yakin ada air. Okey. Maka dia kena cari had yang dekat. Had yang dekat. Iaitu 2.5 km. Okey. Kalau syak ada air. Syak dan ke bawah lah. Syak dan zon. Dan waham lah. Syak dan bawah. Maka dia jarak had al-ghauth. Itu apa tadi? 150 meter. Okey. Kalau mungkin pula yakin ia ada air, maka tak perlu cari juga. Kalau yakin ada air, dia kena cari, wajib cari. Had dia lebih daripada 2.5 km. Kalau syak ada air, syak dan ke bawah lah, maka lebih 20 km. Jadi dia kena mencari 150 meter sampai ke 2.5 km jarak dia. Okey. Had dia. Okey. Dah selesai. Kalau tanya kenapa ustaz ada benda-benda, kita tengoklah, kalau dia yakin tak ada air, buat apa dia pergi cari air lagi? Buang masa dia, buat dia letih je. Kita akan cari air bila kita yakin ada air, baru kita cari. Kita yakin ada air, barulah kita cari. Kalau tak ada air, kita tak cari. Tapi kalau keyakinan tu tak berapa kuat,
Itu kita cari mana yang kita perlu je lah. Jadi dari segi logik pun dah boleh jawab dah. Apatah lagi kalau ada fatwa-fatwa je para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka tengok masa kejadian Ghazwat Muraisi' tu, mereka cari keliling, dan perjalanan manusia tu kalau dicari keliling tu 25 kilometer tadi, macam tadi. Ada cari 25 kilometer ketika musafir, maka dia para sahabat tu dia pergi cari masa Aisyah punya hilang sampai dah takut dah terlepas waktu asar dah. Jadi para ulama dikira kalau waktu asar 25 km dia pusing tu berapa jarak dia. Tu dia dapat 25 km tu. Jadi jangan tu ulama tak ada dalil 25 km. Tak, para ulama dia kaji macam mana nak dapat 25 km tu tadi. Jadi ini bukannya main-main. Betul kita mazhab Syafi'i ni satu mazhab yang dah lama berkembang. Yang dia dah sistematik. Betul bila kita tengok macam ni sangat sistematik. Dan senang kita nak praktikkan. Apatah lagi zaman moden ni dah boleh tahu. Dan dia sebut pula berapa jarak dari segi apa dia, zira', dari segi hasta. Jadi kita boleh agak satu hasta satu langkah. Nah. Jadi kalau macam ni lebih kurang tadi berapa tadi 3000 hasta kan. Kita sebut 3500 hasta. Mana 3500 langkah lebih lah sikit. Okey. Jadi mudah, masya-Allah. Betul lah kata para ulama, kata Syekh Sa'ad Al-Qatlan, dia kata satu kaedah fiqh yang sistematik, yang mudah diamal dan jelas, itu yang lebih kuat sebenarnya. Dari satu pendapat yang tak jelas, kita kena cari air sama mana? Mana yang kita rasa sesuai lah untuk cari. Rasa sesuai bagi saya lain, bagi sesuai orang lain. Saya yang badan gemuk ni rasa sesuai saya jalan 50 meter je. Malas nak cari tak jalan jauh. Mungkin orang yang badan fit, jarak dia sampai 5 km pun dia boleh cari lagi. Jadi tak ada kaedah yang mundhabit, tak ada kaedah yang yang sistematik dan tepat kiraan macam tu, jadi menyebabkan orang akan melonggar-longgarkan dari segi praktikal dia. Faham tak kat sini? Barakallahu fiik. Jadi selesai kat sini. Dalam masalah pertama tadi apa dia? Pertama, syarat dia mesti tak boleh pakai air, ataupun kita kata tadi tak boleh gunakan air sebab air tak ada. Yang kedua, dah masuk waktu solat. Yang ketiga, dia kena cari air. Okey. Yang keempat, dia ada hajat pada air. Walaupun air itu ada, dia tak sakit. Dia bukan tak ada air, air ada, tapi tak sakit. Jadi ketika dia ada hajat untuk air, dia itu apa dia? Untuk minum. Ketika dia perlukan air untuk minum. Sama ada air untuk minum tu sekarang atau masa akan datang. Maksud bukan sekarang saja. Katakanlah rumah kita ada 3 tong air. Kita tahu rumah kita ada 7 orang, 6 orang, 8 orang. Kita kata kalau air tak ada seminggu ni, tak cukup air ni. Kita kena simpan. Macam mana sekarang ataupun mustaqbalan. Ataupun masa untuk akan datang. Soal kerana halian al-mustaqbalan. Dan bukan sekadar untuk kita juga. Dan untuk binatang atau makhluk yang dihormati. Al-muhtaram. Al-hayawanul muhtaram. Binatang yang dihormati. Binatang yang dihormati ni apa maksudnya? Kambing, kuda. Binatang yang macam kita rumah kita ada kucing. Okey. Dan sama ada manusia ataupun yang manusia, sama ada manusia ataupun binatang, sama ada yang Islam maupun yang kafir. Yang kafir juga termasuk al-hayawanul muhtaram. Maksudnya manusia yang dihormatilah. Nyawa yang dihormati. Yang tak termasuk, ini dengar ni betul-betul. Yang ni sangat penting ni. Yang tak termasuk daripada 6 ini, daripada makhluk yang dihormati ini. Ada 6. Maksudnya yang ni tak dihormati. Ghairul muhtaram. Yang pertama, kafir harbi. Kafir harbi. Maksudnya kafir yang memerangi umat Islam. Yang orang kafir yang memerangi umat Islam, Zainis ke apa ke, tak ada air, biar dia mati dia. Jangan bagi dia air kat dia. Kafir harbi. Okey. Okey. Tapi jangan pula kita bergaduh dengan jiran kita pasal tong sampah ke apa, kita kata kafir harbi ni. Jangan pula, itu tak kena tu. Kafir harbi ni orang kafir yang memerangi umat Islam. Kafir harbi. Yang kedua,
murtad. Orang murtad juga tak termasuk daripada nyawa yang dihormati. Kita tak bagi dia air. Maksudnya kalau katakanlah kita ada air ni untuk minum, okey. Kemudian adakah kena untuk simpan untuk kita minum, dan kita untuk kita minum, maka cukup untuk kita aja, tak diberi kepada kafir, pada murtad. Az-zani, zina, muhsan, penzina, orang yang meninggalkan salat. Yang kelima, al-qalbul aqur, anjing liar, anjing yang berbahaya kepada orang. Yang keenam, khinzir. Dia tak muhtaram. Ini ghairul muhtaram. Okey. Maksud kalau dia ada air, dia kata, tak pula air ni aku nak bagi khinzir makan supaya aku boleh tayamum. Maka dia tak ada uzur. Katakan dia ada khinzir kehausan. Dia ada air. Kalau dia bagi air dia tu, dia kena tayamum. Maka tak diberi air tu. Baik dia ambil uduk tadi. Maka dia tak termasuk dalam hajat. Tidak termasuk dalam berhajat tadi. Sebab dia tidak dimuhtaram, maka la yura'. Tidak diraikan. Itu syarat yang keempat, ada uzur. Yang kelima, tanah itu mesti tanah yang suci. Tanah itu ialah tanah yang suci. Ustaz, kalau kita tahu dekat rumah kita ada sungai dalam 4.5 km. Boleh apply lah. Maksudnya kalaulah kita yakin. Okay, tuan musafir ke tak musafir? Puan Zalina ni. Musafir ke tak musafir? Dia kaedah tadi. Kalau puan mukim, tak musafir, mukim kan? Dan mukim dan juga yakin ada air. Memang yakin ada sungai. Dan sungai itu kita boleh ambil lah air kat sungai tu. Bukanlah sungai yang besar yang tak boleh ambil air dia. Yang berbahaya untuk nyawa kita. Sungai yang kita boleh ambil air dia. 4 km. Kan kita sebut tadi, bagi orang yang mukim dan yakin ada air. Bukan syak, yakin ada air. Maka dia kena cari pada haddul bu'd. Maksudnya jarak yang lebih daripada 2 km. Tetapi jangan sampai ke tahap musafir. 4 km belum musafir lagi puan. Jadi puan kena pergi ambil air dekat sungai tersebut. Faham? Cuma kalau kita tak yakin tadi tu, tak yakin ada air. Tak yakin ada air barulah dia cari sampai 25 km je. Lebih 170, antara 170 sampai ke 2.5 km. Tak yakin. Tapi bila kita sebut ni dengan kemampuan lah. Kalau orang tu dia OKU atau makcik tua yang dia ada kursi roda, pakai kursi roda je, mana nak jalan 4 km nak pergi sungai pula. Kena fikir logik lah dalam masalah ni. Maka dia kerana ada uzur yang lain lah, kerana ada mudarat, darurat yang lain. Jadi itu lain cerita lah. Jangan pula, kalau macam tu Ustaz, kalau orang sakit pun dia kena pergi juga. La haula wala quwwata. Ustaz, kalau plaster boleh tayamum. Yang ni bab akan datang, insya-Allah. Ini dalam bab al-mas'ul al-jabirah. Al-mas'ul al-jabirah ni lagi detail masalah dia. Masalahnya kita boleh tak sapu atas plaster. Okey, Hansaplast. Nanti kita akan bincang, Hansaplast tu boleh cabut ke tak boleh cabut. Kalau luka tu, kalau kita buka Hansaplast tu, dia tidak mudaratkan kita punya luka, dia kena basuh juga. Kita kena cabut Hansaplast tu dan kena basuh. Tapi kalau memang tak boleh cabut, kalau cabut nanti menyebabkan luka dia bertambah teruk ke apa ke semua ni, maka dia ada isu lain, iaitu dia kena gabungkan tayamum dan juga dengan wuduk. Dia kena gabungkan tayamum dan juga dengan wuduk dan tayamum. Jadi katakanlah dia berbalut dekat tangan kiri. Katakanlah dia berbalut dengan tangan dekat tangan kiri. Maka dia basuh muka dia, dia basuh tangan dia sampai dekat tangan kiri dia.
Dia basuh bahagian yang dia boleh basuh, kemudian dia tayamum. Kemudian dia sapu atas pula atas luka dia. Lepas tu barulah dia gerak ke seterusnya. Barulah dia sapu atas kepala. Sebab tu dia kata guru kami, Dr. Labib, dia kata, tak boleh berpindah kepada anggota seterusnya sehinggalah dia selesai pada anggota yang luka tersebut, yang berbalut tersebut, mashan, ghaslan wa mashan wa tayammuman. Maksudnya dia kena selesai tiga-tiga tu. Okay? Contohnya saya luka tangan kiri tadi. Dia basuh muka. Dia basuh tangan kanan. Okey, sampai tangan kiri tak dibasuh kan? Katakanlah balut daripada pergelangan tangannya. Maka pergelangan tangan tu dia yang baki anggota lain dibasuh dulu. Lepas tu dia tayamum. Tayamum muka dengan tangan lah. Lepas tu dia sapu atas tempat luka tadi. Sapu atas balutan. Sapu atas balutan. Lepas tu baru dia sambung basuh. Baru sambung sapu kepala. Baru sambung basuh kaki. Baru sambung basuh kaki kanan. Basuh kaki kiri. Ini kalau dia pakai plaster ya, Ibn Shihab. InsyaAllah lebih detail lagi dalam Darsul Qadim, dalam pelajaran akan datang, insyaAllah. Bagus. Kalau yang cerita tu bukan anggota tayamum. Kalau bukan anggota tayamum, dia cukup hanya anggota wuduk. Kalau anggota tayamum, Kalau anggota tayamum, sama juga. Kalau dia anggota wuduk, sama juga. Buat yang sama. Cuma beza dia, anggota tayamum dengan bukan anggota tayamum ada satu lagi isu. Isu dia kena qada atau tidak. Okey. Isu dia sama ada dia kena qada ataupun tidak. Kalau di atas anggota tayamum, dia kena qada. Confirm kena qada. Kalau bukan anggota tayamum, tak perlu qada. Itu masalahnya. Okey. Kita nak masuk yang syarat kelima, tanah sebenarnya. Ya, maksud tu ada orang tanya, Ustaz, tanah ni campur dengan bedak lah, apa je macam ni. Okey, guna tanah sah. Okey, kita akan tengok ni. Okey, isu seterusnya, syarat kelima ialah masalah tanah. Syarat kelima ialah masalah tanah. At-turabut tahir. Nanti kita akan bawa kita akan nampak. Okey, syarat tanah tu mesti 5 je. Dia mesti tanah yang mesti tanah, bukan dinding, bukan tiang besi, bukannya tingkap, bukannya apa, mesti tanah. Yang kedua, mesti pure tanah, tak bercampur dengan apa-apa pun. Tak bercampur dengan apa, abu benda yang terbakar, tak bercampur dengan kapur, al-jus. Yang ketiga, tahiran, suci, tak ada campur najis. Yang keempat, ada debu, bukan tanah basah. Bukan tanah basah, tanah yang kering dan berdebu. Keempat. Yang kelima, ghairul musta'mal. Dia bukan tanah yang telah digunakan. Itu tanah yang gugur daripada debu yang gugur daripada tangan selepas dia gunakan untuk tayamum. Okey. Itu 5 syarat. Jadi tayamum tak boleh campur. Jadi kalaulah sekarang ni ada tanah yang dijual macam bedak, guna tanah itu sah ke? Kalau cukup syarat 5 tadi, tanah itu memang tanah betul. Yang kedua, dia murni, tak campur benda-benda yang lain. Yang ketiga, dia tahir, dia suci, tak bernajis. Yang keempat, dia ada debu. Yang kelima, dia tak digunakan, maka bolehlah dia guna tanah tu walaupun terpaksa belilah. Tapi sebenarnya tak wajib beli sebenarnya. Apakah wajib beli debu tayamum? Tak wajib. Nah, tak wajib. Kena beli debu tayamum, tidak wajib. Okey. Naam. Apakah fardu tayamum? Fardu tayamum mudah saja, iaitu sapu wajah, niat, sapu wajah dan juga sapu tangan. Niat itu apa niat dia? Ini mesti nak sebut. Apakah niat nak tayamum? Maksud dia kena niat
istibahati salah, iaitu niat untuk membolehkan dia istibahati fardhis salah, membolehkan dia melakukan salat fardu, istibahati fardhis salah. Kalau ada kata istibahati salah saja, dia hanya boleh salat sunat. Jadi dalam masalah niat ni pula ada 3 level. Sekejap lagi saya jawab soalan. Dan niat ni pula ada 3 level. Okey, ada 3 martabat. 3 martabat niat tayamum. 3 level, level martabat lah. Martabat niat tayamum. Satu, dia niat istibahati, salah je. Istibahati fardhis salah. Itu saja aku berniat tayamum untuk membolehkan aku melakukan fardhus salah, solat fardu. Kalau dia niat macam ni, dia boleh solat fardu, dia boleh solat sunat, dan dia boleh sujud tilawah. Okey, sujud sajadah lah, sujud tilawah, sujud sajadah. Sujud sajadah dalam mazhab Syafi'i kena ada wuduk. Tapi kalau dia niat listibahatus salah saja, untuk istibahati as-salah saja, dia tak sebut fardu. Tak sebut fardu, tak ada fardu kat sini. Tak ada fardu. Maka dia boleh solat sunat saja. Solat sunat dan sujud tilawah. Dan apa yang bawah dia lah. Tawaf sunat ke atau seumpama dengan dia. Tapi kalau dia niat dia istibahati sujud saja. Istibahati sujud. Ini sujud saja. Jadi nak selamat, yang ni lah, istibahati fardhu salah. Tapi tak juga, sebab katakanlah dia niat dia nak sembahyang sunat. Tapi boleh je, boleh sah juga. Istibahati fardhu salah. Istibahati fardhu salah. Okey. Jadi ni masalah niat. Okey, bila masa nak niat? Masa nak angkat debu tu yang mula-mula sekali. Masa nak angkat debu mula-mula sekali. Inda naqli turab ila alwajh. Kita kena ambil turab tu, dah tepuk tadi tu. Kemudian nak sapu kat muka. Masa nak sapu kat muka tu, masa tu dia niat. Niat dalam hati. Kemudian sapulah muka. Sapu muka pula, letak wajib sampai ubun-ubun. Sapu bahagian bawah ubun-ubun sikit pun tak apa. Dia tak wajib sampai ke tempat tumbuh rambut ni. Tak wajib. Dan juga bila nak sapu, tangan pula sampai ke siku. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, dia tayamum sampai ke siku, dan berdasarkan juga riwayat Daruqutni, banyak riwayat lain daripada sahabat, iaitu mereka bertayamum sampai ke buku, sampai ke siku. Sampai ke siku. Yang keempat, rukun dia mesti tertib. Yang kelima, dia mesti ambil sendiri debu tu sapu kat muka dia. Kalau angin tiup debu sampai kena kat muka dia, tak boleh. Angin tiup tu dia tak angkat sendiri. Dia mesti naqlut turab, dia mesti angkat sendiri debu tu, letak kat muka dia. Yang keenam, dia mesti berniatkan, mesti memang sengaja nak, dia memang sengaja nak apa tadi, nak sapu debu tu. Maksudnya kalau orang tu dia katakanlah contohnya, dia tak izinkan, saya tak izinkan awak untuk tayamum. Orang tayamumkan dia juga, maka tak sah lah. Maka tak sah lah. Okey. Okey. Jadi ini rukun dia tadi. Apa pertama rukun tadi? Pertama niat. Yang kedua sapu wajah. Tapi tak disyaratkan sampai ke tempat tumbuh rambut. Seterusnya
mengangkat debu tu sampai ke sapu, sampai ke buku lali, sampai ke siku buku lali pula. Sampai siku, kemudian tertib, kemudian sengaja mengangkat debu tu. Memang dia angkat debu tu bukannya tiupan angin atau seumpama dengannya, dan memang dia dengan dilakukan tu dengan sengaja, dan memang dia berniat nak melakukan perkara tersebut. Bukannya orang lain buat kan. Kalau tak izinkan orang lain tayammum, dia tak boleh. Okey, barakallahu fiik. Kita tengok soalan pula. Kita nak stop kat sini dulu, nanti kita sambung ke depan. Pertama, sapu wajah dulu atau tangan dulu? Yes, kita sapu wajah dulu. Tertib wajah dulu. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka bercara dia lah, kita lebih kata apa? At-tayammumu darbatan. Tayammum itu dua pukulan. Darbatun lil wajh. Satu pukul kita tepuk atas tanah tu, dan kita disunatkan untuk menipiskannya. Kita nipiskan. Maksudnya kalau ada pasir-pasir, kita nipiskan. Nak tenyih kat muka ni. Kalau tenyih kat muka kang, pasir-pasir kang, luka lah muka kita, tak cantik dah lah. Okey, jadi kita pun buang dulu yang pasir-pasir yang kasar-kasar. Kemudian niat kan, nawaitu tayammum listibahati salati lillahi taala, dalam hatilah. Okey, dan kita pun sapu daripada atas ni. Nanti insya-Allah kita akan buat minggu depan. Lepas tu dah sapu sekali, dah kita buang debu supaya tak nak lagi dah debu-debu yang mustakmal tadi kan. Lepas tu kita tepuk sekali kat tempat lain pula, tempat berdebu yang lain. Tepuk sekali lagi. Tak perlu, luar je. Tak perlu kita tak perlu. Okey. Wajah ni, janggut pun tak perlu, sebab itu kita tak selatkan janggut dalam debu dalam janggut, tak. Okey. Ila akhirih. Lepas tu sekali lagi, lepas tu kita sapu tangan sebelah kanan lah. Sapu, nanti saya akan tunjuk video ni insya-Allah dalam kuliah akan datang. Dan tangan kiri pula. Macam ni, belakang tangan kita ni macam ni, sapu. Lepas tu sapu kat depan sekali. Okey. Jangan takut debu jadi mustakmal ke tak. Selagi mana dia dalam dua anggota tangan dikira sebagai satu anggota. Jadi tak kira dah terangkat jadi mustakmal. Tak perlu, tak. Okey. Selagi mana dia dalam tangan, sapu sini, dia termasuk satu anggota, sama macam wuduk. Lepas tu kalau kita ambil wuduk, kita sapu tangan, kemudian kita angkat tangan, letak balik, jadi mustakmal tak? Tak jadi mustakmal. Baik. Sunat-sunat tayammum, apa yang sunat dalam wuduk tu sunat tayammum. Baca bismillah, siwak, berturut-turut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu, tidak disunatkan 3 kali. Okey, tidak disunatkan 3 kali. Okey. 6. Okey, dia sama macam sapu atas khuf. Atas khuf tak disunatkan 3 kali. Okey. Apakah perkara yang batalkan tayammum? Perkara yang batalkan tayammum ialah perkara yang batalkan wuduk, itulah dia membatalkan tayammum. Senang cerita. Yang kedua, wujudnya air, batal tayammum. Keluar je air, nampak je air, batal tayammum. Yang ketiga, murtad. Sama juga. Murtad membatalkan tayammum, tapi tidak batalkan wuduk. Okey. Tayyib, itu perkara yang batalkan at-tayammum. Okey, nanti insya-Allah kita akan bincang lah, saya tak sempat ni. Bila nampak air, tayammum batal. Habis tu kalau masa tengah solat, dia dengar air keluar, apa hukumnya? InsyaAllah dalam kelas akan datang. Lepas dah selesai masalah ni, kita buat sekali lalu ni, barulah kita bincang hadisnya. Jadi bila kita bincang hadis tu, kita tahulah, mazhab Syafi'i kata macam ni dalil mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i kata debu? Sebab Nabi kata sa'idan. Dalam hadis Nabi sebut sa'idan. Boleh juga untuk mandi wajib, sebab Nabi sebut dalam hadis tu, seorang lelaki dia nak solat, kemudian dia kata, Rasulullah, kenapa kamu tak solat? Kata, aku junub. Nabi kata, cukup kau ambil tayammum. Jadi boleh tayammum untuk orang yang berjunub. Jadi kita akan tengok nanti. Jadi bila kita faham hukum, baru kita tengok dalil, supaya kita boleh tahu, kat sini dalil mazhab Syafi'i, kat mana khilafnya
dekat mana yang sepakat semua mazhab dalam masalah ni. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan fi darsul qadim باذنillah taala. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yarfa'na hadzal bala' wal waba' wa an yashfiya mardana wa yarham mautana wa yuwaffiqa ulata umurina fi as-salahi wal khair. Wallahu ta'ala alam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.